الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم إنا نستودعك ما علمتنيه فاردد إلى إن حاجت إليه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Nazir Timbalan Setiausaha Bendahari ahli-ahli jawatan kuasa yang saya segani, Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan siap yang saya kasihi lagi saya hormati, Al-Fadhil Haji Fadhil dan sahabat-sahabat para jemaah muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita banyak-banyak puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat-Nya kita diberikan kesihatan dan kita juga diberikan kekuatan. Dan kita juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadir ke masjid, tunaikan solat fardu subuh berjemaah. Kita juga berada dalam majlis ilmu ini yang penuh dengan kebarakatan dan kerahmatan ini. Kita doakan juga kepada sahabat-sahabat kita yang lain agar yang tidak dapat hadir ke masjid ke surau, agar Allah Ta'ala berikan taufik kepada mereka agar kita sama-sama dapat berada di rumah Allah Ta'ala ini. Alhamdulillah. Pada pagi ini insyaAllah kita akan dengarkan tafsir surah Al-Ikhlas. Kita baca sama-sama surah Al-Ikhlas. Kita baca serentak. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kebarakatan kepada kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, katakanlah Bismillah dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman, yang maha pemurah, Ar-Rahim, lagi maha penyayang. Dengan namamu Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah. Siapa katakanlah? Katakanlah wahai Muhammad, huwallahu, dialah Allah, ahad, yang maha esa, yang maha satu. Allahus samad, Allah tempat tumpuan segala. As-samad maknanya tempat tumpuan segala. Lam yalid, dia tidak beranak. Lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Yulad, diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun, tidak ada seorang pun kufuwan,
Kufuan ni dalam bahasa Melayu kita makna sama. Kufu makna serupa, setara dengannya. Tidak ada sesuatu pun, tidak ada setiap orang pun yang setara, yang sama dengan Allah Ta'ala. Surah ini kita sering kali baca dalam sembahyang, terutamanya dalam sembahyang sunat. Sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu zuhur ke sembahyang asar. Kita juga baca dalam sembahyang maghrib, isyak, jika sekiranya kita sembahyang seorang-seorang. Kalau di masjid tu imam jaranglah baca surah ni, melainkan sembahyang maghrib ataupun sembahyang zuhur, sembahyang asar yang tak dengar tu. Walaupun begitu, walaupun surah ini pendek, tetapi ianya amat hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala suka sangat bila kita baca surah ini. Suka sangat. Sangat-sangat suka. Diceritakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Fathul Bari, bahawa Nabi SAW pernah mengutus seorang sahabat dalam satu peperangan untuk menjadi imam kepada sahabat-sahabat yang pergi berperang. Nak ceritanya, perang pun kena sembahyang berjemaah. Nabi tak pergi peperangan itu, maka Nabi utuskan sahabat. Dia ada peperangan yang Nabi pergi, Ghazwah. Ada peperangan yang Nabi tak pergi, Syariah, Nabi tak pergi. Semua peperangan ketika Nabi berada di Madinah, 64 peperangan. 64 peperangan. Dalam 10 tahun Nabi berada di Madinah, ada 64 peperangan. Ada peperangan yang Nabi pergi, maka Nabi sendiri jadi imam. Ada peperangan yang Nabi tak pergi, maka Nabi utuskan sahabat khusus jadi imam. Cuma sembahyang dalam perang ni dia ada beza sikit lah, ada cara dia lah. Kita kena buat soft lah, soft pertama, soft kedua. Kalau soft pertama rokok sujud tu, yang kedua tu kena qiyam lagi lah. Dia ada cara dia. Dia ada cara dalam peperangan sembahyang. Nak ceritanya, sahabat Nabi ni yang jadi imam ni dalam peperangan itu, dalam sembahyangnya dia baca surah. Lepas Fatihah dia baca surah. Lepas tu dia baca juga surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Sepatutnya dia tak payah baca lah surah Ikhlas, dia dah baca surah lain ataupun ayat lain, tapi dia mesti baca juga surah Al-Ikhlas. Dekat yang kedua pun sama, begitu. Dan setiap kali dia sembahyang, dia mesti baca surah Al-Ikhlas. Di sahabat-sahabat Nabi ni tak puas hati lah. Kita ni dalam peperangan, kalau boleh nak cepat lah. Jadi selepas peperangan tersebut, bila pulang ke Madinah, lalu sahabat-sahabat Nabi ni pergi tanya Nabi, "Ya Rasulullah, sahabat yang kamu utuskan untuk jadi imam kami dalam peperangan baru-baru ni, beliau suka baca surah Ikhlas dalam sembahyang. Walaupun beliau dah baca surah lain, ayat lain, tapi beliau baca juga surah Ikhlas." Maka Nabi bagi tahu kepada mereka, sekarang ni kamu boleh pergi jumpa dia balik dan cuba tanya dia kenapa dia berbuat demikian. Lalu sahabat-sahabat tersebut pun pergi jumpa. Lalu sahabat yang jadi imam tu kata, sebenarnya surah ini ianya merupakan sifat Ar-Rahman. Sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman ni yang maha penyayang, yang maha penyayang. Daripada sifat Ar-Rahman ni terbitlah Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Daripada sifat Ar-Rahman inilah terbitnya Al-Ghafur, yang maha pengampun. Daripada sifat Ar-Rahman inilah terbitnya segala yang lain. Ar-Rahman. Hebatnya surah ini
kerana ianya merupakan pujian kepada Ar-Rahman, sifat Ar-Rahman. Bila sebut Ar-Rahman, semua sifat-sifat yang lain keluar melaluinya. Ini hebatnya surah Ikhlas. Maka oleh itu aku suka membacanya. Aku lebih suka membacanya. Sahabat-sahabat tadi pun pergi jumpa balik Nabi SAW. Jadi beliau kata, ya Rasulullah, surah ini ianya merupakan pujian kepada Ar-Rahman, sifat Ar-Rahman, Allah Ta'ala. Maka sebab itulah beliau membaca, suka membaca. Maka Nabi bagi tahu kepada sahabat-sahabat yang bertanyakan tadi, sekarang ni kamu pergi bagi tahu balik kepada dia bahawa Allah Ta'ala menyukainya. Inna Allah yuhibbu, Allah Ta'ala menyukainya. Allah Ta'ala suka, sayang kepada dia, kepada mereka yang baca surah ini. Ini hebatnya surah Al-Ikhlas. Hadis ni hadis sahih. Kita boleh rujuk dalam kitab Sahih Bukhari. Kita juga boleh rujuk dalam kitab Sahih Muslim. Juga terdapat dalam kitab An-Nasai, dalam Imam An-Nasai. Hadis kitab Imam An-Nasai. Hadis yang sangat kuat. Jadi kita bacalah surah ini. Bacalah surah ini sentiasa. Baca. Kalau kita tahlil pun kita baca surah ini 3 kali. Surah lain kita baca sekali je. Kenapa? Karena bila kita baca 3 kali surah ini, ianya menyamai satu kali kita baca Quran 30 juzuk. Pahalanya seolah-olah kita baca 1/3. Kita baca 1 kali surah ini seolah-olah kita baca 1/3. Ini hadis sahih. Ini hadis sahih. Innaha ta'dilu thulutsal Quran. Sesungguhnya ianya menyamai 1/3 daripada Quran. Cumanya ada ulama bahaskan, ulama hadis bahaskan, ada yang memberi makna 1/3 daripada Al-Quran itu isi kandungan dia. Bila kita baca surah ini sekali, seolah-olah kita baca 1/3 daripada isi Quran. Kerana isi Quran itu terbahagi kepada 3 benda penting, 3 benda pokok. Yang pertama berkenaan dengan akidah. Yang kedua berkenaan dengan hukum hakam. Yang ketiga berkenaan dengan cerita. Cerita, baik cerita kisah Nabi dulu ataupun yang akan datang. Jadi bila kita baca 1 kali surah ini, ianya seperti mana kita baca 1/3 daripada isi Al-Quran. Itu satu tafsiran ulama hadis. Pendapat yang masyhur, yang kuat, memang betul lah. Bila kita baca 1 kali surah ini, ianya seperti mana kita baca 10 juzuk Al-Quran. Seolah-olah kalau kita baca betul 10 juzuk Quran, sebenarnya tidak sama dengan kita baca sekali surah Al-Ikhlas. Ianya seolah-olah ni tidak sama. Kata Tok Guru saya, seolah-olah ni tidak sama. Macam kita tengok anak kita lah. Anak kita tu, kita kata muka anak aku ni macam Nelofa, nak kita kata. Kita kata, tapi tidak sama, seolah-olah. Itu pun kita, kalau orang lain tengok, ini bukan macam Nelofa, ini bagi aku macam Jack Lee Victor, contoh. Ikutlah siapa. Tapi nak ceritanya, itu seolah-olah. Kalau kita baca betul tidak sama, cuma seolah-olah. Jadi seolah-olah pun tak apalah. Jadi kalau kita baca 3 kali surah ini, ianya menyamai 1 kali khatam Quran. Paling kurang pun kita bacalah pada waktu pagi 3 kali dan pada waktu petang 3 kali. Diceritakan juga oleh Abdullah bin Imam Ahmad, meriwayatkan dari Usaid bin Abi Usaid, dari Muaz Ibni Abdullah Ibni Habib, dari ayahnya. Ini juga hadis yang sangat kuat, sangat masyhur tuan-tuan.
kita boleh rujuk dalam tafsir Ibnu Katsir. Tafsiran Ibnu Katsir ni, tafsir Ibnu Katsir ni, kalau kita baca, dia rasa sedap. Sebab ayat Quran itu ditafsirkan oleh hadis. Jadi kita tak perlu ragu. Dia ada ayat Quran ni ditafsirkan oleh ulama berdasarkan kepada sirah Nabi, berdasarkan kepada pandangan para ulama. Ini tafsiran ayat Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi. Dia tak perlu ragu-ragu lah. Tak perlu ragu-ragu. Dan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ni, hadis-hadisnya banyak hadis-hadis yang kuat. Banyak hadis-hadis yang kuat. Alhamdulillah. Diceritakan pada suatu hari sahabat-sahabat Nabi ni dalam keadaan gelap gelita dalam masjid. Tidak diceritakan sembahyang isyak ke ataupun sembahyang subuh. Dalam keadaan gelap gelita, dan ada di antara mereka yang haus, kehausan. Haus, dahlah gelap gelita, gelap, haus pula. Duk tunggu Nabi masuk ke dalam masjid untuk sembahyang berjemaah bersama mereka. Jadi ada di antara sahabat Nabi itu yang haus. Tiba-tiba Nabi pun keluar daripada rumah dia, lalu masuk dalam masjid itu. Nabi pun terus memegang tangan sahabat yang haus tadi. Seolah-olah Nabi tahu. Nabi pun pegang tangan sahabat yang haus tadi. Lalu Nabi kata kepadanya, Kul makna katakanlah. Sahabat tu diam. Nak kata apa? Tiba-tiba je Nabi keluar rumah, Nabi masuk dalam masjid, nak masuk sembahyang lah bersama sahabat. Nabi terus pegang tangan sahabat yang haus tadi. Nabi terus kata kepadanya, Kul, katakanlah. Sahabat tu diam. Kemudian Nabi kata lagi, kali kedua, Kul, katakanlah. Dua kali Nabi kata, katakanlah. Selepas itulah dia pun tanya, apa yang harus aku katakan ya Rasulullah? Maza aqul? Apakah yang aku akan kata ya Rasulullah? Lalu Nabi jawab, Kul huwallahu ahad. Dan al-mu'awwidhataini. Bila masuk waktu pagi, dan masuk waktu petang, sebanyak 3 kali. Nescaya Allah Ta'ala akan berikan kecukupan kepadamu setiap hari 2 kali. Hadis riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Hadis Ibnu Abi Azib, At-Tirmidzi mengatakan hadis ni juga hadis yang kuat. Itu tuan-tuan, kaedahnya kita amalkanlah baca surah Al-Ikhlas 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Baca surah-surah ini di waktu pagi lepas subuh, tak kira lah pukul 8, pukul 9, tak kira lah, asal pagi lah. Jangan pula pukul 12. Lepas subuh lepas ni ke baca. Sekarang ni pun boleh baca, tak ada masalah. Baca seseorang. Takut kita lupa, baca terus. Dan bila masuk waktu petang, mana sebelum maghrib tu, kita baca pula surah ini, Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, dan surah Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Allah Ta'ala akan mencukupkan segala kemahuan kita, keinginan kita pada hari itu 2 kali. Makna kita baca pada waktu pagi itu untuk siang hari itu, Allah Ta'ala akan mudahkan urusan kita. Permudahkan. Allah akan cukupkan kemahuan kita. Apa yang kita inginkan hari itu, Allah akan permudahkan.
Allah Ta'ala akan berikan. Dan kita baca pula pada waktu petang untuk malamnya. Allah Ta'ala akan permudahkan apa kehendak kita, apa yang kita nak, apa keinginan kita. Jadi yang amalkanlah surah ini. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita untuk kita dapat amalkan surah ini, insya-Allah. Semoga dipermudahkan. Diceritakan lagi oleh Imam Bukhari. Ini hadis-hadis kuat, tuan-tuan. Hadis-hadis kuat. Hadis-hadis yang kuat. Dan saya rujuk dalam tafsir Ibnu Katsir. Imam Bukhari meriwayatkan, Qutaibah memberitahu kami, diceritakan lagi daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring di tempat tidur, ketika Nabi berbaring di tempat tidur setiap malam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam buat apa, tuan-tuan? Sebelum tidur, beliau menyatukan kedua tapak tangan beliau. Satukan kedua tapak tangan beliau. Bila Nabi nak tidur, Nabi berbaring, nak berbaring tu, Nabi satukan kedua tapak tangannya. Lalu Nabi meniupnya dengan membaca. Maknanya baca dululah. Makna baca dululah. Ikut fahaman hadis ni, Nabi baca dulu. Nabi satukan kedua tapak tangannya, kemudian baca kul huwallahu ahad sekali. Lepas tu kul a'udzu birabbil falaq sekali. Lepas tu kul a'udzu birabbin nas sekali. Lepas tu Nabi pun siup. Dalam hadis ni sebut siup. Ialah tiuplah. Lepas tu Nabi pun letakkan di kepala dulu. Usap. Nabi usap di kepalanya. Start kepala, bukan muka, start kepala. Kepala. Lepas tu muka, tubuh dia. Itu keadaan dia. Kemudian Nabi buat lagi kali kedua. Nabi satukan tapak tangannya, Nabi baca 3 kul tadi, Nabi tiup, Nabi pun usap di kepala, muka. Kemudian Nabi buat kali ketiga. Itu kaedah yang sebenarnya. Nabi lakukan sebanyak 3 kali. Ini hadis sahih. Setengah kita buat, kita baca 3 kali terus kan. Qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu bin nas 3 kali. Ikutlah dah. Asal baca je. Ada tu sekali je baca, sekali buat. Boleh juga, lebih elok daripada tak buat langsung. Itu maksud saya, asalkan buat je lah. Sekali pun tak apa, sebab kita mampu sekali je. Yalah. Tapi kaedah sebenarnya Nabi buat macam itulah. Yang baca 1 kali dulu, Nabi pun usap. Baca balik 1 kali, usap. Baca balik 1 kali, usap. Itu kaedah yang sebetulnya. Ikut kepada fahaman hadis dalam tafsir surah Al-Ikhlas fi kitab Ibnu Katsir, dalam kitab Ibnu Katsir. Hadis ini hadis sahih Imam Bukhari. Tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, Tok Guru saya pesan kepada saya, pesan bagi tahu, bila kita keluar rumah, kita keluar saja rumah kita, nak pergi mana-mana sekalipun, nak pergi ke minimarket ke, ikutlah, nak pergi ikutlah, nak pergi ke mana, nak balik kampung ke, nak asal keluar rumah je. Dalam beberapa masa kita bacalah ayat kursi sekali. Baca ayat kursi sekali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Insya-Allah Allah Taala akan selamatkan kita pergi dan balik.
Dan bila kita sampai ke rumah kita, bila kita balik semula ke rumah kita, kita masuk ke dalam rumah kita dengan kaki kanan. Kita bagi salam, Assalamualaikum. Kalau ada orang dalam rumah, Assalamualaikum. Kalau tak ada orang dalam rumah, Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kalau ada orang, Assalamualaikum, selamat sejahteralah ke atas kamu. Kalau tak ada orang, Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, selamat sejahteralah ke atas kami dan ke atas hamba-hamba Allah yang soleh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Baik, lepas kita bagi salam, sama ada orang dalam rumah, kita sebut Assalamualaikum, ataupun tak ada orang dalam rumah, kita kata Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kemudian kita pun terus bagi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Walaupun Nabi beribu-ribu batu dengan kita, walaupun Nabi dah wafat lama dah di Madinah sana, Nabi akan jawab. Nabi mesti jawab. Kita boleh rujuk dalam kitab Tambil Ghafilin, hadis berkenaan dengan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Ma ahadin minkum, tidak ada seorang pun di antara kamu, ma ahadin minkum, idza sallama alayya, ketika mana dia beri salam kepada aku. Bagi salam, assalamualaikum di antaranya. Ataupun kita kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim. Kita selawatkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tu. Itu sampaikanlah salam pun boleh juga. Kalau kita nak bagi salam direct, Assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi kata dalam hadis yang sangat kuat, hadis yang masyhur, tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Tambil Ghafilin, tidak ada seorang pun di antara kamu umatku bila mana mereka beri salam kepada aku, illa ja'ani Jibril, melainkan telah datanglah Jibril kepada aku. Jibril akan datang kepada aku, bawa salam kita tu, fayaqulu ya Muhammad, maka dia kata, wahai Muhammad, hadza fulan ibnu fulan, si fulan bin si fulan ini, yukri'uka salam, sedang beri salam kepada engkau. Maka langsung terus Nabi jawab salamnya, wa alaihi salam, dan ke atasnya salam, selamat sejahtera, wa rahmatullah, dan rahmat Allah Ta'ala, wa barakatuh, dan keberkatan Allah Ta'ala kepadanya. Hebat. Kalau serentak sejuta orang bagi salam kat Nabi, sejuta orang juga Nabi jawab salam mereka. Ini Allah Ta'ala beri kepada Nabi kita Muhammad SAW. Salam ni satu benda yang sangat besar, sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita rujuk dalam perbahasan tafsiran Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar, salam ni beliau kupas sangat mendalam, tebal sungguh dia kupas. Salam saja dia kupas, salam saja tebal dia kupas. Salam ni bukan makna damai, tenang, selamat, bukan itu saja. Salam ni maknanya kita doakan, ya Allah, engkau sihatlah ketua badan orang ni, ya Allah, engkau jauhikanlah dia daripada sebarang penyakit musibah, ya Allah. Ya Allah, engkau berikan ketenangan, kedamaian kepada dia, ya Allah. Tambah-tambah dalam pandemik COVID-19, itu mana salam. Ianya bukan adat, bukan adat kita orang Melayu. Ini ibadah. Beri salam ni walaupun sunat hukumnya, jawab salam itu wajib, tapi ia memberi makna yang sangat hebat. Doa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala beri kesihatan kepada kita, jauhi daripada sebab penyakit, jauh daripada bala, wabak, penyakit, bencana, sihat keadaan tubuh badan kita, kedamaian, ketenangan kepada kita. Oh, panjang Profesor Hamka bahaskan.
dalam kitab mulia. Itu makna salam. Benda yang sangat besar. Nikmat yang paling besar sekali di akhirat nanti. Nikmat apa? Nikmat redha Allah Ta'ala. Nikmat redha Allah Ta'ala itu ianya ada dalam perkataan salam. Ianya ada dalam perkataan salam. Diceritakan hadis dari Ibnu Majah. Diceritakan daripada sahabat Nabi Jabir Ibni Abdullah. Jabir ini salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina ahlul jannah, ketika mana ahli jannah berada dalam syurga dengan segala kemewahannya, duk tengah bersedak-sedak dalam syurga, bernikmat-nikmat dalam syurga. Tiba-tiba istata'a lahum nurun, tiba-tiba datanglah cahaya. Cahaya datang. Cahaya datang. Duk tengah bersedak-sedak dalam syurga ni lah. Dengan orang lakinya, kita orang lakinya ada bidadari lah, nak penuh bidadari dah. Keliling pinggang kita tak semua sekali dah. Dengan nikmat-nikmat lain, dengan makan yang sedap dan sebagainya. Orang perempuan pun ada juga. Orang perempuan ni dia tak ada bidadari. Dia tak bukan dia pelayan perempuan. Orang perempuan ni bukannya nama dia bidadara ataupun pramugara. Dalam Quran sebut orang perempuan ni dia ada wildan. Wildan ni pelayan syurga, anak-anak muda, bertubuh sadar macam itulah. Itu dia. Perempuan pun ada juga pelayan dia, namanya wildan. Kita orang lelaki hurun ain, bidadari. Jadi dia tengah-tengah bersenang-senang dalam syurga itu, tiba-tiba ada cahaya datang. Cahaya datang menerangi kita. Cahaya datang menerangi kita. Kita semua ahli jannah. Lalu kita mendonggakkan kepala kita. Tengok. Rupa-rupanya Allah Ta'ala datang melihat kita. Allah Ta'ala datang memperlihatkan wajahnya kepada kita. Allah sedap melihat wajah Allah Ta'ala. Lupa habis nikmat lain. Allah. Bidadari tu reject terus, tak nak tengok. Sedap lihat Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala pun bagi salam kepada kita. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Salam sejahteralah ke atas kamu wahai penghuni syurga, hamba-hambaku penghuni syurga. Assalamualaikum. Lalu kita berpandang-pandangan dengan Allah Ta'ala. Berpandang-pandangan dengan Allah Ta'ala. Berpandang-pandangan Allah Ta'ala. Allah sedapnya. Mata sikit pun tidak berkelip, tubuh sikit pun tidak berganjak. Sedapnya lihat wajah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang besarnya, Allah Ta'ala bagi salam kepada kita. Bagi salam kepada kita. Jadi selepas daripada kita duduk memandang Allah Ta'ala, sesama memandang Allah Ta'ala, Allah Ta'ala juga memandang kita. Kemudian Allah Ta'ala pun tutup balik. Nur ilahi tutup balik wajah ni. Walaupun Allah Ta'ala tutup balik wajahnya, tetapi nur ilahi itu masih ada di situ. Masih ada. Rasakan seolah-olah masih ada di hadapan kita. Lupa habis, tak nak kepada nikmat lain. Rasa sedap sangat lihat wajah Allah Ta'ala. Itu cerita dia, tuan-tuan. Hadis ni hadis riwayat Ibnu Majah. Daripada 6 perawi hadis yang terkenal. 6 perawi hadis yang terkenal: Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Abu Daud, At-Tirmidzi. Itu tuan-tuan, nak ceritanya bila kita memandang wajah Allah Ta'ala itu, nikmat yang paling besar Nabi kata bukan memandang wajah Allah Ta'ala. Nikmat yang paling besar ialah bila mana Allah Ta'ala sebut Assalamualaikum ya ahlal jannah. Hadis ini ialah tafsiran kepada ayat nombor 58 surah Yasin. Salamun qawlam min rabbir rahim. Salamun makna salam sejahtera lah.
beroleh kesejahteraan lah, ucapan salam sejahtera oleh Allah Ta'ala yang maha mengasihani. Sebut ayat ni 21 kali bila kita baca surah Yasin tiap-tiap pagi. Ada pendapat kata 28 kali, ada pendapat kata 21 kali. Yang saya amalkan 21 kali. Bukan sebab saya malas, tapi tok guru saya ajar kepada saya 21 kali. Kalau tuan-tuan ada dengar tok guru lain kata 28 kali, tuan-tuan amalkan, baca 28 kali. Baca surah ni, surah Yasin tiap-tiap pagi lepas subuh. Yalah, kalau tak sempat pukul 8, 9 pun tak apa, boleh pukul 10 pun tak apa, asal baca. Jangan tak baca. Bila sampai ayat nombor 58 ini, ulang 21 kali ataupun ulang 28 kali. Saya ulang 21 kali. Lepas tu jangan setakat tu saja, sambung lagi sampai habislah surah Yasin tu. Sampai habislah ayat nombor 83. Surah ini ianya menjadi perisai kepada kita. Perisai tu badan kita, perisai. Bila kita baca 21 kali itu, kita niat kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala pelihara kita, ya, anak isteri kita, suami kita, saudara mara kita, ibu ayah kita, doa belaka. Semua untuk umat Muhammad belaka. Doa belaka. Dalam kita baca 21 kali itu, semoga Allah Ta'ala pelihara kita, selamat kita daripada COVID-19. Itu kaedah dia. Tuan-tuan amalkanlah. Bagi yang dah amalkan, alhamdulillah. Yang tak amal lagi, cubalah amal. Ianya pendinding kepada wabak penyakit, pendinding kepada malapetaka. Amalkan tiap-tiap pagi. Nah, saya masa PKP dulu, PKP tahun lepas ni memang teruk lah, tak boleh gimana. Dekat rumah je lah. Nak pergi minta surat polis, boleh tak bagi. Nak pergi untuk bagi. Ada beberapa amalan yang alhamdulillah lah, yang dapat saya amalkan lah. Di antaranya inilah, saya baca amal. Saya boleh pergi ke mana-mana. Lentah negeri pun boleh. Saya yakin dengan Allah Ta'ala. Roblok. Kalau di Kelantan ke Kuala Lumpur ni ada 26 roblok. Kalau highway Pantai Timur tu ada belas-belas. Sampai roblok, polis tengok saya lah. Pergi. Saya adalah buat surat sendirilah. Polis tengok begitu. Pergi. Allah Ta'ala permudahkan. Saya pergi ke Johor, saya bukan ada sebab saja nak berjalan, tidak. Tapi nak kira sebenarnya memang tak boleh lah. Tak boleh lah, sebab kita ialah bukannya urusan kematian. Walaupun saya ada kerja, bukan sahaja nak pergi berjalan, tidak. Tapi nak cerita mudah, Allah Ta'ala permudahkan betul, permudahkan. Ya, ada beberapa amalan, di antaranya inilah. Orang pelik belaka. Saya kata pelik, apa Allah Ta'ala nak bagi? Bukan saya tunjuk kat dia, bukan saya cerita, dia tanya, boleh rentah negeri tak? Saya pun cerita kat dia, Allah Ta'ala yang bagi semua. Allah Ta'ala pelik apa Allah Ta'ala bagi, dipermudahkan. Jadi semua ni bergantung kita dengan Allah Ta'ala. Kita kepada Allah Ta'ala, kita yakin, amalkanlah. Nak ceritanya, tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, masa dah habis. Ada soalan? Ada soalan? Okey, ya, saya jawab sekejap lagi hadir soalan ni. Hadis Nabi Muhammad SAW, sebelum tidur disunatkan baca 3 kul. Bagaimana dengan kalau kita berhadas besar? Boleh baca, boleh.
niat zikir boleh, tak apa. Sebab 3 kun ni ianya ayat yang dibuat zikir. Walaupun kita dalam keadaan berhadas, boleh baca 3 kun. Ini merupakan ayat-ayat zikir. Pas mayan kan selalu kita baca. Boleh kita niatkan zikir walaupun dalam keadaan hadas, boleh baca. Boleh baca. Berbalik kepada cerita tadi, inilah yang dikatakan nikmat yang paling besar, nikmat redha Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi kepada penghuni syurga. Itulah maknanya keredaan Allah Ta'ala. Keredaan Allah Ta'ala. Wa ridwanullahi akbar. Dan keredaan Allah Ta'ala yang sangat besar, iaitu salam. Salam, Allah Ta'ala bagi salam, itulah bermakna Allah Ta'ala redha kepada kita. Keredaan Allah Ta'ala. Di situlah yang Nabi kata nikmat yang paling besar sekali ialah nikmat redha. Nikmat redha itulah nikmat salam lah tu, nikmat salam. Nikmat salam. Bila Allah Ta'ala bagi salam kepada kita dalam syurga, itulah nikmat yang kita akan dapat insya-Allah tuan-tuan. Nikmat redha. Di bawah nikmat salam, nikmat redha itulah nikmat dapat lihat wajah Allah Ta'ala. Nak nikmat-nikmat yang lain. Nak cerita hebatnya salam. Hebatnya salam. Maka sebab itulah bila kita bagi salam yang sebetulnya lah Assalamualaikum. Ini bagi salam kepada orang dalam WhatsApp, tulis SLM ya, kedekut apalah, bukannya payah mana pun tulis tulis sikit dia dah keluar dah Assalamualaikum tu. Paling kurang pun tulis Assalam. Ada ES tu. Dalam kaedah nahwu, dalam kaedah bahasa Arab, bila kita nak bagi salam kepada orang, kita tuju kepada dia khusus, kena ada ES ataupun alif lam tu. Dalam tulisan Romi, Jawi, dalam tulisan Jawi ataupun Arab ada alif lam. Dalam tulisan Romi ES. Assalam. Ini bidang perbahasan ilmu saya lah. Saya bidang bahasa Arab. Saya mengajar bahasa Arab. BA, Master, PhD bahasa Arab. Saya tak nak kupah panjang, nanti sampai pukul 9 pula. Tapi memang bidang saya lah. Walaupun begitu bukan saya tahu, tidak. Tapi tuan-tuan kena percayalah kat saya. Sebab bidang saya ini. Bidang saya, bahasa Arab ni. Walaupun saya ni bukan orang Arab, bukannya pandai cakap bahasa Arab, tidak begitu. Tapi ini ilmu, grammar dia. Kalau kita nak bagi salam, nak tuju kepada orang, kena ada ES tu ataupun EL, alif lam ataupun ES tu. Assalam Ustaz, Assalam Imam, Assalam Haji Fadil. Nak mudah tulis Assalamualaikum. Kalau kita bagi assalam saja, itu umum, untuk umum. Dalam hadis Nabi sebut Allah Ta'ala bagi salam kepada kita dalam syurga, Assalamualaikum ya ahlal jannah. Ya Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin ayat nombor 58, salamun itu Allah Ta'ala nak cerita kepada kita, ucapan salam. Tapi bila Allah Ta'ala bagi salam sendiri dalam syurga kepada kita, Allah Ta'ala sebut Assalamualaikum, ada alif lam. Allah Ta'ala tuju kepada kita penghuni syurga, Assalamualaikum. Yang nak dapat fadilat dia, nak dapat doa tu, kena betul lah, kena Assalamualaikum. Dan orang jawab Waalaikumsalam. Sunat jawab lebih lagi. Jawab salam Waalaikumsalam tu wajib, tapi sunat jawab lebih lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya nak cerita tadi, bila kita masuk rumah kan, bila kita masuk rumah, kita bagi salam Assalamualaikum. Kalau tak ada orang, Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Lepas tu kita bagi salam kepada Nabi, Assalamualaikum ya, Assalamualaika ya Rasulullah. Lepas tu kita bacalah surah Al-Ikhlas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali dia baca. Apa tujuan dia? Tarik rezeki Allah Ta'ala.
tarik rezeki. Tok guru saya seorang wali Allah, tuan-tuan, seorang wali Allah. Anak murid dia penuh, anak murid dia. Dalam masjid penuh anak murid. Pakai putih belaka. Ini bukan ajaran sesat, tuan-tuan. Ini bukan ajaran apa? Ke bukan bukan Siti An-Nur, bukan ini tok guru besar sebut nama semua orang tahu penuh dalam masjid. Di luar masjid padam penuh orang, penuh. Dengan Ustaz Zaidul teramai dia lagi penuh anak murid. Di Indonesia sana, bukan di sini. Penuh. Beliau bercakap sikit bercakap, terus masuk kalbu. Kuat amalan cukup kuat. Seorang wali Allah hebat. Ini ilmu dengan amalan beliau memang kuat, hebat. Amalkanlah tarik rezeki Allah Ta'ala yang bagi rezeki, Allah Ta'ala yang cabut rezeki, Allah Ta'ala belaka. Cuma ada kaedah nak tarik rezeki. Ianya datang bergolek-golek min haitsu la yahtasib, tanpa daripada mana ianya datang, tidak dikira daripada mana datang dipermudahkan, Allah Ta'ala permudahkan. Amalkanlah. Ada seorang sahabat, beliau orang bisnes, beliau manager kilang, buka kilang, hebat, buka kilang. Beliau bankrupt, teruk lah, tak boleh nak berjalan kilang. Beliau jumpa seorang ulama, seorang alim. Orang alim itu ajar kepada beliau seperti mana yang saya cerita tadi. Cuma menurut riwayat daripada orang alim tersebut kepadanya, baca surah Al-Fatihah sekali, lepas tu baca surah Al-Ikhlas. Tapi tok guru saya pula kata cukup dengan baca surah Ikhlas saja. Lepas tu, tuan-tuan, murah rezeki dia, dipermudahkan. Keluar saja rumah, lepas tu bila balik buat macam tu, rezeki datang melimpah, kilang boleh hidup balik. Rezeki Allah Ta'ala. Inilah kehebatan surah Ikhlas, tuan-tuan. Moga-moga apa kita dengar tadi, Allah Ta'ala berikan kefahaman kepada kita, Allah Ta'ala berikan kekuatan juga kepada kita untuk kita dapat amalkan. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aljam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal barasi. Allah selamatkanlah kami semua daripada penyakit sopak ya Allah, wal junun penyakit gila ya Allah, wal juzam penyakit kusta ya Allah, wa min sayil asqam dan semua penyakit-penyakit yang berbahaya yang berjangkit ya Allah. Allahumma kshif annal bala ya Allah, selamatkanlah kami semua daripada bala ya Allah, wal wabak dan wabak penyakit ya Allah, wal ghalak dan segala kesusahan ya Allah, wa corona dan corona virus ya Allah. Ma nakshifu ghairu, tidak ada siapa yang dapat menyelamatkan ini semua melainkan Engkau ya Allah. Allahumma dafa'anna warfa'anna hadzal bala wal wabak wal ghala wal marad wasyada'id wal niqam wal fitan wal mihan wal zalazil wal fahsya wal munkar ma dhahara minha batan bi'azzika ya jabbar ya qahar ya qawi ya muttaqim ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardani ya Allah, sembuhkanlah ya Allah kepada mereka yang ditimpa musibah, ditimpa penyakit itu ya Allah. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana wa anta syafi la shfa illa shfa'ik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.